السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi bersama Hadi Syahudin, siapa pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kepada tafsir ini, dan kita berada pada ayat 114 hingga berikutnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi Allah sekalian, dulu dalam surah Al-Qiyamah kita telah bincangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-16, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Thumma inna 'alaina bayana. Janganlah engkau Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sungguhnya kami akan mengumpulkannya dalam dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sungguhnya kami akan menjelaskannya. Berkaitan dengan perkara ini, tuan-tuan, ada disebut dalam hadis sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah mengalami kesukaran waktu baginda menerima wahyu. Kerana sebab itulah lidah baginda bergerak cepat-cepat supaya menghafal dan tidak lupa. Maka Allah telah menurunkan ayat ini seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi bila Jibril datang kepada Nabi SAW berwahyu mengucapkan satu ayat, maka baginda mengucapkannya bersama-sama, kerana baginda sangat gemar menghafal Al-Quran. Maka Allah SWT telah bertunjuk kepada baginda dengan cara yang mudah, cara yang lebih ringan, agar tidak menyusahkan baginda SAW. Jadi dalam ini, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana, dalam ayat yang pernah kita bincangkan dahulu di surah Al-Qiyamah, kami akan mengumpulkannya dalam dadamu wahai Muhammad, supaya engkau membacanya kepada manusia tanpa sedikit pun kau lupa. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bila telah selesai membacanya, maka itu ikutilah bacaan itu. Summa inna 'alaina bayana. Kemudian kami akan menjelaskannya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini pula, wala ta'jalul Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Maksudnya, perhatikan dan semak terlebih dahulu. Jika malaikat telah selesai membacakan kepadamu, barulah engkau membaca. Ini adalah adab dan menuntut ilmu, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita disuruh untuk mendengar dahulu guru bercakap, kemudian barulah kita mengikutinya, menghafaznya selepas kita memahami. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ada qiraat yang tak dinafikan, sebagai contohnya Ya'qub, seperti dinyatakan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, membaca dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini, wala ta'jal bil Qur'ani bil Qur'ani min qabli an naqdiya ilaika wahya. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, instead of dibaca yuqda, dibaca naqdi di sini. Kami artinya yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala di ta'zim. Jadi wala ta'jal al-Quran min qabli an naqdi ilaika wahya. Wahya jadi maf'ul bihi. Kalau di sini yuqda ilaika wahyu, jadi mabni lil maf'ul, tuan-tuan. Mabni li al-majhul. Na'i fa'il. Di sini dalam sirah pasifnya yuqda.
Apabila yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ini merupakan satu qiraat yang disebut oleh Al-Imam Al-Baghawi dan juga Al-Imam Ibn Jarir Tabari. Jadi kalau merujuk kepada min qabli an naqdiya ilaika wahya, merujuk kepada maksudnya, janganlah bacakan kepada para pengikutmu, umatmu, wahai Muhammad, sampailah kami menerangkan kepadamu maksud yang sebenarnya. Min qabli an naqdiya ilaika wahya, sampailah kami menerangkan, nubayyin laka ma'ani. Kemudian datang ayat Allah SWT berikutnya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu daripadamu. Jadi kata Ibn Uyainah rahmatullah alaihi, ni imam ahli hadis ni, Sufyan bin Uyainah berkata bahawa Nabi SAW sentiasa berada dalam keadaan penambahan ilmu sampailah Allah mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup untuk ilmu. Dan adalah Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang terkemuka, terbilang sebagai salah seorang fuqaha yang hebat ini. Allah bin Mas'ud berkata, kalau kamu sampai kepada ayat ini, maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, Allahumma zidni imanan wa yaqina. Allahumma zidni imanan wa yaqina. InsyaAllah saya akan catatkan doa ni dalam Facebook saya, Facebook Ustaz Zahazan Muhammad. Tuan-tuan hafallah doa ni. Allahumma zidni imanan wa yaqina. Ya Allah, tambahkan untukku iman dan juga keyakinan kepadamu, ya Allah. Dapat juga kita fahami, tuan-tuan, Nusyayat 114 ini merupakan satu bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak membaca ataupun tidak menjelaskan makna peringatan-peringatan Quran kepada sahabat-sahabat baginda setelah jelas buat baginda maksudnya, baik setelah merenungkannya bersungguh-sungguh maupun sebelum datangnya malaikat Jibril AS mengajar kepada baginda tentang maknanya. Jadi pandangan kedua ni, tuan-tuan, sangatlah selari dengan lanjutan ayat yang merintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa agar ditambah ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makna ni diterima, maknanya perkara tersebut menjadi peringatan buat semua orang yang melibatkan diri dalam pentafsiran Quran agar berhati-hati dalam mentafsirkan Quran. Sahabat-sahabat Nabi SAW dan generasi sesudah baginda sangat berhati-hati dalam mentafsirkan ayat. Sebagai contohnya, dulu kita pernah bincangkan ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq ditanya tentang maksud wa fakihatan wa abba. Dulu kita dah bincang dalam juz amma musi surah Abasa, tuan-tuan. Wa fakihatan wa abba. Apa maksud abba itu, wahai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Siddiq yang menemani Nabi SAW dalam perjalanan hijrah? Jawapan Abu Bakar menampakkan tawaduknya beliau radhiyallahu anhu. Memang layak beliau ni digelar dengan pangkat As-Siddiq. Apa jawapan beliau, tuan-tuan? Manalah langit nak menaungi aku, bumi manalah nak menadah aku, kalau aku mengatakan satu yang Quran yang aku pandai-pandai mengatakan. Ni sikap para sahabat. Man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Seorang yang berkata terhadap Quran mengikut pandangan peribadinya, walaupun dia benar, tapi hukumnya salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandai. Sebelum kita mentafsirkan Quran, baca dulu kitab kita tafsir. Sebagai contohnya tafsir Sahih Ibn Katsir, alhamdulillah. Kadang-kadang ditanya orang, boleh tak dalam musrah kita bentangkan isu-isu tafsir? Boleh. Selagi perkara tersebut bukannya perkara yang melibatkan akidah yang perlu pada penjelasan, ada hukum berkaitan dengan tajwid yang perlu pada guru yang qari, itu perlu kita talaqi, ada bab yang perlu kepada guru-guru ni mengajar kita detail perkara tersebut barulah difahami. Adapun secara umum ijmalnya tak ada masalah untuk kita baca tafsir Ibn Katsir, kerana Islam ni bukanlah bersifat ortodoks seperti agama Kristian yang tidak membenarkan kitab Bible itu dibaca, melainkan oleh orang yang berkeahlian, yang mendapat sijil-sijil tertentu di peringkat pembelajaran ilmu Trinity itu. Dan Islam tidak, tuan-tuan. Islam tak ada masalah untuk kita baca selagi perkara tersebut bukanlah perkara-perkara asas yang merupakan perkara yang perlu pada talaqi, penjelasan daripada tuan guru. Selainnya boleh kita baca sendiri kerana dia bukan eksklusif untuk golongan tertentu saja. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sikap para sahabat dan tabi'in serupa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jawapan mereka, Allahu a'lam. Lihat section ini kalau tuan-tuan perhatikan dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai contohnya, penjelasan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam bab Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Tawaduklah kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian datang ayat yang 115, iaitulah a'udzubillahi minasyaitanir rajim.
walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sungguh kami telah pesankan kepada Adam dahulu, lalu ia lupa, dan tidak kami dapati padanya tekad yang kuat. Rasa takut Nabi Muhammad SAW melupakan Quran hingga luput daripada ingatan ni, seperti yang telah kita bincangkan ayat 114 yang lalu. Kini mengundang huraian tentang Nabi Adam yang pernah melupakan pesanan Allah SWT sampai terjerumus melakukan kesalahan. Demikianlah Syed Qutb menghubungkan ayat yang sedang kita bacakan ni 115 dengan ayat 114 berkaitan dengan peringatan agar ditambah ilmu. Jadi ia memberi kesan rasa takut, melupakan bimbingan Allah. Ia merupakan satu yang sangat terpuji. Hanya saja kepada Nabi Muhammad SAW dibimbing Nabi ini bahawa dalam konteks penerimaan wahyu Al-Quran, cara yang baginda tempuh itu tidak tepat. Kerana Allah telah menjamin dalam surah Al-A'la yang telah kita bincangkan dahulu, sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepada Muhammad sehingga engkau tidak lupa. Itu dengan surah Al-Qiyamah yang pernah kita bincangkan dahulu, summa inna alaina bayana, sungguhnya atas tanggungjawab kami lah penjelasannya. Kau tidak perlu bimbang wahai Muhammad, dia luput ingatanmu. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Nazmul Durar, pandangan beliau pula, Al-Imam Al-Bukhari ini kalau kita baca pandangannya menarik juga tuan-tuan. Dalam kitabnya Nazmul Durar fi tanasub al-ayat was-suwar, apa kaitan satu ayat dengan yang lain, satu surah yang lain. Memang hebatnya pandangan beliau tu dari sudut munasabahnya satu surah yang lain, menarik untuk kita kaji. Bagi para ulama yang berkecimpung dalam bidang tafsir, kena baca Nazmul Durar bin Al-Bukhari. Dia mengatakan bahawa kelompok ayat ini dengan kisah Nabi Musa dan kaumnya. Jadi alim ini Al-Bukhari kembali menegaskan pandangannya tentang tema utama surah ini, iaitu sifat pemurahnya Allah, pemberian kesempatan kepada hamba-hambanya dengan menangguhkan seksanya atas kerja jahat mereka, melanggar janji, melupakan Allah SWT punya ketetapan yang mereka telah berjanji di alam ruh dahulu. Jadi di sini kisah Nabi Adam yang juga lupa. Jadi dipaparkan kepada manusia supaya tidak larut dalam kelupaan ni, lupa sampai mendorong mereka untuk kembali ingat dan taat pada Allah SWT. Sebagaimana juga halnya Nabi Adam, di samping mengingatkan bahawa penangguhan dan pemberian kesempatan itu telah merupakan kebijaksanaan Allah jauh sebelum hadirnya manusia di muka bumi, dan bahawa sifat lupa dan kekurangan ini ciri utama manusia, sehingga jika Allah menghukum mereka atas semua dosa, maka pastilah tidak ada seorang pun yang luput dari seksanya. Begini lebih kurang tuan-tuan pandangan Al-Bukhari dan tafsirnya Nazmul Durar. Al-Allamah Al-Imam Tahir Ibn Ashur pula menilai bahawa kisah Nabi Musa dengan Fir'aun merupakan pelajaran bagi mereka yang membangkang melawan para Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW seakan-akan menginginkan agar kisah-kisah serupa yang dapat mengisafkan kaum musyrikin Quraisy kiranya dapat ditambah, yang selari dengan permohonan yang dianjurkan oleh ayat lalu untuk menambah ilmu. Jadi di sini Allah SWT mengabulkan permintaan baginda dengan membawakan kisah Adam dan kisah rayuan syaitan. Demikianlah pandangan yang agak unik oleh Al-Imam Al-Alamah Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir Tanwir. Apapun hubungan kelompok ayat ini dengan ayat sebelum, yang jelas dalam konteks ini, ayat ini menyatakan sungguhnya kami bersumpah bahawa kami telah pesan kepada Nabi Adam dahulu, jauh sebelum kehadiran manusia di dunia, janganlah dekati pokok ini. Lalu Nabi Adam lupa kepada pesan itu, sehingga dia dan isteri yang terpedaya oleh syaitan dan mengabaikan apa yang kami pesankan itu, dan tidak kami dapati padanya tekad, iaitu kemahuan yang kuat untuk menghalang dirinya dari rajuan dan juga pujuk rayu syaitan. Perkataan azma tuan-tuan, azman, kan ramai orang Melayu nama azman, ain, zai, min alif, mim alif, berarti kalau kita lihat dalam kamus, contohnya kamus Al-Farid, kamus Al-Aziz, azama maksudnya tekad, iaitu satu usaha untuk menangkis bisikan hati yang menganjurkan agar mengabaikan sesuatu yang sepatutnya dilakukan kerana sulit, kerana berat pekerjaan yang dimaksud, dan kuat daya tarik lawan yang memperdayakan. Jadi dalam konteks ni tuan-tuan, Nabi Adam yang sedang kita ceritakan, azma yang dimaksudkan di sini adalah pesan Allah untuk tidak
mendekati pokok khuldi itu. Tapi ada rayuan lebih kuat untuk Nabi Adam mendekati dan akhirnya makan buah yang dilarang itu kerana bisikan hatinya yang dilakukan oleh syaitan. Adalah perspektif yang salah oleh bukan Muslim, khasnya golongan Kristian, untuk mengatakan Nabi Adam bersalah. Tapi dalam masa yang sama menulis di mana-mana Tuhan sayang kamu. Macam mana tu tuan-tuan? Letakkan di kereta sebagai contohnya, God loves you, Tuhan sayang kamu, tapi tak sayang pula kepada Adam. Adakah begitu? Nanti kita lihat dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.